Assalamualaikum dan selamat pagi. Kembali semula segmen Sembang Online bersama saya Borhan Abu Samah. Hari ini kita membincangkan topik isu politik. Kita bincangkan setahun selepas pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan, selepas pelbagai pandangan yang diberikan oleh pemimpin politik dan masyarakat. Hari ini saya menjemput seorang ahli politik. Nama dia Michael Chan. Michael Kan yang Michael Kan. Yeah. Michael Kan. Beliau seorang ahli politik tapi lebih terkenal sebagai ahli politik third force, kuasa ketiga. Ya, saya. Kuasa ketiga ni sebenarnya apa? Kuasa ketiga ini sebenarnya pihak yang di tengah-tengah lah. Artinya yang lebih memandang kepada prinsip dan cara urus takbir dan sebagainya, bukan terhadap kepribadian seseorang. Oh, dia bukan kuasa ketiga ni NGO bukan? Belum lagi. Ini cuma satu konsep yang baru dilahirkan semasa saya menceburi diri dalam arena politik di PRK lah, di Port Dickson. Ya. Untuk makluman pelayar utusan online, sebenarnya saya jumpa dan kenal Michael Kan ni di pilihan raya kecil Port Dickson. Itu pertama kita punya encounter lah, pertemuan kan. Selepas tu dia menceritakan macam mana dia punya engagement dengan utusan. Dulu Michael Kan dulu penulis ruangan pendapat bukan Melayu di utusan tahun 1991. Saya pun belum masuk utusan lagi. Saya masuk utusan 1993. Maknanya dia menulis lebih awal dari saya di utusan Malaysia. Kalau boleh kita tunjuk sikit artikel yang keluar utusan. Terima kasih. Sebenarnya saya memang rasa bangga dengan benda ini dan saya simpan banyak artikel yang masa dulu bila saya di college, banyak yang saya tulis tentang pendapat bukan Melayu, di mana ada ruangan pendapat bukan Melayu dekat utusan lah. Jadi yang ini penting pasal apa? Masa dulu yang ni semua sagu hati wang yang menang ni semua I punya pocket money ni. Masa tu you belajar di universiti? Tak, di college. Di college semua ni. Sampai dapat daripada Encik Zakil saya rasa. Encik Zainul Fakir. Zainul Fakir. Masa tu tahun 1991. Last dia di majalah tu. Jadi untuk hari ini saya juga nak ucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru dan termasuk utusan sebagai guru bahasa Melayu saya. Tapi masa tu bayaran bagaimana? Dia punya paling hadiah pertama berapa? Hadiah pertama RM250. Tahun 91. Tahun 90 memang banyak tu. RM250 tu besar tu. Besar tu. Sebab kalau orang kerja buruh apa semua gaji tak sampai 200 pun pada zaman tu kan. Kalau kerja kilang pun saya ingat gaji dalam RM4, RM5 sehari je. Biar banyak ni. Lebih kepada sagu hati juga. Sagu hati lebih banyak. RM30 dan sebagainya. Kadang-kadang sagu hati dapat juga RM30. Ada. Itu biasanya yang saya dapat. Sebab itu saya kata itu saya punya pocket money masa tu. Saya belajar journalism tapi saya pun tak menulis di utusan. Masa tu saya rasa ruangan pendapat bukan Melayu ni saya rasa satu ruangan yang baik ya. Jadi selepas 28 tahun ini kali pertama saya menjejaki bangunan baru utusan. 28 selepas tahun. 28 tahun. Lama tu. Tetapi sebelum ini memang saya ada mengamati dan melihat berita-berita daripada utusan terutamanya sekarang di media sosial, di alam maya dan sebagainya. Saya nampaklah banyak berita-berita yang diutarakan oleh utusan juga. Okey. Saya tengok balik video-video selepas kerajaan baru dibentuk. Saya ternampak you ada bersama-sama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim masa meraihkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dibebaskan kan. Saya nampak you ada video di situ. Masa tu apa perasaan you masa tu? I tak tentu. I tak tentu saya ada di tempat tersebut tak. Pasal apa? Ataupun orang lain muka macam you. Mungkin orang lain daripada saya. Masa perubahan kerajaan tu, bertukar kerajaan baru, bagaimana perasaan masa tu?
Saya terlebih dahulu sebelum saya mulakan, terima kasih kepada pihak utusan Melayu kerana sudi memberikan ruangan kepada saya. Okey. Dan apa-apa yang saya akan tanpa prejudis lah, yang saya akan utarakan sebagai seorang rakyat biasa ataupun mewakili kuasa ketiga. Jadi kalaulah kita melihat kepada soal kepimpinan Pakatan Harapan, iaitu kerajaan baru hari ini selepas 1 tahun. Masa itu, masa yang kita panggil 509 lah, bulan Mei sampai hari bulan 509, sebenarnya sebulan sebelum 509 saya ditanya oleh seorang yang saya tak kenali melalui alam sosial ni, tanya saya berminat tak nak bagi coaching kepada seseorang individu. Jadi saya kata coaching tak apa. Lepas tu dia kata coaching ni tak ada bayaran. Apa pun rasa tak ada bayaran pun tak apa. Pasal ada buat banyak charity dan community work. So rupa-rupanya yang saya akan coach orang tu ialah parliamentarian, ahli parlimen yang termuda, YB Praba. Masa tu Praba tu dia Karen. Dia tanding kursi Dun Batu. Batu, ya. Dun Batu. Dia sepatutnya kursi Bebas. itu siapa? Tian Chua. Kalau tak silap ada lima individu, 5 pihak. Tian Chua memang ada terus senarai lah. Tapi dia lepas tu disqualify. Lepas tu disqualify, betul. Lepas tu Pakatan Harapan bagi sokongan pada Praba. Mungkin boleh lihat apa tu masa depan YB Praba lah. Jadi itu sejarah dia. Itu pasal apa saya nak ceritakan benda ni bukannya apa, cuma nak kongsikan itu titik permulaan. Titik permulaan saya menceburi satu langkah saja, belum dua langkah masuk lagi. Satu langkah menceburi arena politik lah. Jadi masa itu sebagai seorang coach dan mentor kepada YB Praba, tugas saya di belakang pentas. Kadang-kadang nampak saya duduk tepi YB juga, YB Praba, bagi sedikit sebanyak nasihat lah, apa yang perlu cakap dan tak perlu cakap sebagai seorang profesional. Saya rasa yang ini penting. Jadi apa yang saya nak utarakan, sama ada kepada kerajaan yang lama ataupun baru, saya rasa dah lebih daripada 10 tahun, 12 tahun tidak alam maya di sosial media, sentiasa saya mengutarakan kepentingan urus takbir profesional. Itu penting. Jadi saya nak ambil benda itu, urus takbir profesional ke dalam arena urus takbir kerajaan, ya. Sebab itulah YB Praba semasa tu banyak benda yang saya nasihatkan, kalau boleh kita gunakan cara ataupun kaedah yang lebih berprofesional lah. Bukannya cara politik salah, cuma kita kalaulah kita lihat kepada cara kaedah yang lebih berprofesional, maka negara impression negara akan, image negara akan berlainan. Kalau terlalu banyak politik, saya rasa kecoh. Selepas pada tu ada lagi tak yang you coach mana-mana YB? Tak ada. Ataupun pegawai media lah, sebab bila kerajaan baru naik, menteri baru, pegawai media dia pun baru. Jadi dia pengalaman dia kurang. Jadi dia engagement dengan media tu macam ada hiccup sikit lah. Kalau orang yang pengalaman macam you boleh bagi coaching pada dia orang, dia mungkin lebih smooth lah. Ya, YB Praba tu adalah titik permulaan. Saya perlu berkongsi sekarang, pada malam 8 hari bulan Mei, saya terus mengundurkan diri kerana saya tahu masa itu YB Praba sudah bersedia, terutamanya di bawah bimbingan YB Tian Chua. So saya rasa okeylah, sebagai seorang coach kita tahu bila masanya untuk mengundur diri. Jadi untuk soalan tadi tu, kepada media-media ataupun menteri-menteri ataupun siapa-siapa pegawai hari ini, tak beranilah saya nak katakan saya nak coach sesiapa. Cuma saya rasa kaedah profesionalisme, kalau kita boleh ambil iktibar daripada sistem yang lebih berprofesional, saya rasa ada kebaikan dia. Now, dekat sini saya nak katakan kelayakan dengan profesionalisme memang berbeza amat sekali. Kenapa beza tu? Memang berbeza. Kalau kita lihat semua menteri-menteri yang ada hari ini, kebanyakan bukan semua, kebanyakan dia menteri orang muda. Ya, muda maksud saya mungkin 40 tahun, 45 tahun ke bawah lah. Bila orang muda jadi menteri, bagus.
Jangan lupa karakter elemen orang muda ialah dia berenergi, banyak dia, idea baru, cabaran yang dia berani nak kongsikan idea, buat benda-benda baru, itu bagus. Tetapi jangan lupa orang muda ini adalah hasil daripada 20-30 tahun agenda inovasi negara. Jadi masa itu saya masih ingat saya menceburi diri dalam arena inovasi dan kreativiti semenjak tahun 1994. Dalam Persatuan Reka Cipta, di mana penaunya Tun Mahathir. Ya. So daripada sana 20 lebih tahun ini saya lebih cuma memperkasalkan inovasi dan kreativiti di kalangan rakyat. Jadi selepas 20-30 tahun hari ini kita boleh nampaklah zaman masa tu hari ini sudah jadi menteri. Jadi orang baru, menteri baru hari ini, dia berkreatif, bertenaga, beridea, bagus. Cuma dia satu yang kurang, berpemikiran kritis. Itu saya rasa lah. Itu saya rasa, betul ke salah ke saya tak tentulah, itu saya rasa. Jadi saya rasa mesti ada perseimbangan dari segi karakter kreatif dengan karakter kritikal. Dia tak boleh pandangan dia sebelah saja. Sebelah tak boleh. Dia kena kecoh. Dia kecoh. Sebenarnya orang kreatif, kalau kita lihatlah dalam semua saya punya khusus dan sebagainya, ceramah dan sebagainya, saya kata orang yang paling kreatif siapa tu? Penjenayah. Ya, betul lah. Dia beat the system lah. Dia beat the system. Macam mana squadnya You sistem. create lah sistem keselamatan semua, dia akan beat dia one step ahead. Ya, betul, dia one step ahead. Tapi jangan salah saya, saya bukan kata menteri penjenayah. Betul. Tetapi maksud saya, kreatif, orang yang kreatif ini dia tak bersistem, berstruktur. You minta dia masuk kerja pukul 9 sampai pukul 5, dia tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Dia tak ada sistem. Jadi dia berkecoh lah, dia suka buat benda yang berimage, yang membawa image dan sebagainya. Saya bagikan contoh, sebagai satu contoh. Ada di kalangan pegawai, mungkin menteri ataupun timbalan menteri, ada di antara pegawai yang suka membuat video impromptu macam reality show. Wah, dia pergi tangkap orang, dia bawa video, dia pergi tangkap dia lepas tu dia upload dekat social media. Bila dia buat benda yang sedemikian, maka orang-orang ataupun orang yang bersalah, sebagai contoh di Johor, pekilang-pekilang yang buat illegal lah, yang tak sah, yang buang sisa toksik. Sisa toksik tu. Bila dia nampak video ni, dia pun apa rasa? Dia rasa panik. Bila dia rasa panik, alamak, nanti orang nak tangkap saya, macam mana? So dia cepat-cepat buanglah sisa toksik ke dalam sungai. Jadi maksud saya kita mesti menggunakan saluran yang lebih formal. Jangan terlalu suka to show off ourselves, ya. Otherwise then kita akan mewujudkan satu masyarakat yang lebih panik, yang takut. Ya. Inilah yang saya maksudkan, chaos, kekecohan. So secara keseluruhan selepas tahun Kerajaan Pakatan Harapan, masih lagi dibangkitkan isu janji 100 hari yang belum ditunaikan. Bagaimana pandangan Maiko? Bagi saya, sebagai mana yang saya ceritakan tadi, sebenarnya tadi, 509 tu, masa 509 ada manifesto, senarai janji-janji tu banyak. Saya pun tertanya-tanyalah, dua pihak kan, dua pihak, sama ada pembangkang ataupun kerajaan masa tu, apakah janji-janji semua ini betul ke janji ataupun harapan saja? Jangan kita lupa, kita kena fair lah kepada Kerajaan Pakatan Harapan hari ini. Masa 509 masa tu mereka pembangkang, dia tak ada informasi ataupun maklumat yang secukupnya untuk buat janji. Jadi bagi saya, senarai itu bukan janji, senarai itu sebenarnya satu senarai harapan. Jadi saya pun taklah terlalu serius tentang yang mana sudah ditunaikan, yang mana tak ditunaikan sebanyak. Yang penting adalah prinsip dia bagi saya. Prinsip dia apa tu? Sebagai contoh, ada janji yang ditunaikan, bagi saya lah, sebagai seorang profesional, saya rasa tak tepat. Tak betul, tak tepat. Sebagai contoh, janji dia tunai tapi tak tepat. Tak tepat. Contoh? Sebenarnya membawa pada kepada negara. Contohnya sebagai contoh, pemansuhan GST. Janji itu bagus. Semua rakyat nak, memanglah sebagai rakyat orang biasa kita tak nak bayar cukai. Itu biasa. Tapi bagi saya prinsip dia ialah, bila kita ada kerajaan
tak kira dia Pakatan Harapan ataupun Barisan Nasional ataupun siapa-siapa, kerajaan itu ibarat ibu bapa kepada 33 juta rakyat Malaysia. Jadi 33 juta rakyat ini masing-masing ada cita rasa masing-masing. Ada yang kata tak nak basuh kasut sekolah, jadi dia tukarlah kasut putih kepada kasut hitam. Itu semua cita rasa masing-masing tau. Jadi kerajaan perlu menentukan ketetapan mengikut berdasarkan prinsip dan bukan berdasarkan cita rasa rakyat. Jadi berbalik, itu bezanya kerajaannya. Inilah prinsip yang saya katakan sebagai urus takdir berlandaskan profesionalisme. Jadi berbalik kepada soalan GST tadi. Kesan daripada pemansuhan GST itu apa yang berlaku sekarang? Okey. Kalau kita lihat kesan masa tu semua rakyat tak nak GST. Tak nak GST. Jadi ikut-ikutlah, kena ikut juga. Pasal dia kena ada undi. Kalau tak ada undi macam mana jadi? Saya pun tak nak. Roti canai tiba-tiba dari aku tak nak. Betul. 50 sen jadi RM1. Jadi kita salahkan GST lah. Cerita tentang roti canai itu sebenarnya itu salah pihak peniaga. Bukan GST. Bukan GST kan? GST cuma 6%. Macam mana boleh itu? Sebagai contoh RM10 RM10 GST tambah GST harga barang RM10.60. Tapi dia naikkan RM15. Itu salah peniaga. Jadi GST pada saya adalah rejim pencukaian yang paling berkesan dalam dunia ni. Tak kira siapa yang berkemampuan untuk berbelanja, maka dia bayarlah GST. Dan jangan lupa GST ini memberikan pendapatan yang banyak kepada pihak kerajaan, mana-mana kerajaan, untuk menampung kehidupan dan keselesaan kemakmuran rakyat. Jangan lupa juga pada masa yang sama petroleum dan minyak negara semakin berkurangan dan kita tidak boleh rely kepada sumber-sumber asli ini. Kerana dalam masa yang terdekat mungkin 20 tahun, 30 tahun habis minyak, gas banyak juga. Bekalan gas adalah, tapi apa jadi? Jadi kita perlu ada satu langkah pertama. Jadi bagi saya GST itu penting. Dan jangan lupa juga ada banyak orang pekerja asing berjuta di Malaysia yang berbelanja di Malaysia tanpa bayar sebarang cukai. Tapi kalau dia ada GST, dia beli barang semua, dia kena cukai. Kena GST di situ. Itulah saya katakan pencukaian yang paling adil sekali. Berdasarkan pekerja asing kemampuan. dia tak bayar income tax. Bahkan dia hantar duit balik ke negara dia. Kalau dia bayar visa lah kot. digajikan secara legal dia memang ada withholding tax dan sebagainya. Dia ada bayar income tax juga, withholding tax ada. Cuma ada banyak yang illegal tak ada. Illegal lah. Cuma yang illegal tak ada ni dia mesti makan juga, dia mesti pergi pawagam. Bila dia berbelanja maka dia bayarlah cukai. Jangan lupa juga pelancong. Banyak juga sebenarnya. Jadi masa itulah yang saya rasakan dalam manifesto pemansuhan GST ini adalah sesuatu yang kurang tepat. Akhirnya saya boleh cakap kata disebabkan mansuh GST ni menyebabkan janji-janji lain tu tak dapat dilaksanakan. Tak dapat dilaksanakan. Sebab pendapatan negara merosot banyak. Memang banyak. Jadi saya rasa sebagai seorang profesional dan kalaulah kita lihat daripada sudut profesional, GST diteruskan, mungkin kadarnya dikurangkan secara cara dia diperkemaskan lagi. Sebab itu peringkat permulaan GST diperkenalkan memang dia ada kelang kabut lah. Kalau tak silap saya 2014. Dan jangan lupa bila dia diperkenalkan dalam 2-3 tahun 2014 dalam 4 tahun tu banyak perbelanjaan banyak modal dibelanjakan untuk mewujudkan sistem GST ini berbilion. Jadi tiba-tiba mansuh artinya berbilion masuk longkang habis lenyap. Jadi saya rasa itu satu pembaziran. Mana kalau nak laksanakan janji tu pun kena tengok dulu balik. Bila dah jadi kerajaan tu dia kena tengok balik. Jadi bagi saya berbalik kepada soalan tadi, soalan asas, apakah janji-janji harapan sama ditunaikan atau tidak bagi saya? Jadi bagi saya itu bukan janji. Itu cuma satu senarai harapan. Itulah kita panggil Parti Harapan. Jadi harapan kita haraplah. Itu kita kenalah adil kepada kerajaan sekarang. Masa itu dia tak ada maklumat secukupnya. Selepas itu barulah kita tahu ataupun menteri atau sesiapa bila dia menengok audit semula semua angka kewangan negara semua, barulah jumpa lubang yang besar. Bila jumpa itu dalam on the other hand dia kata nak masukkan GST, apa jadi?
Dia sangkut lah. Dia sangkut. Itu dia belum masukkan tol lagi. Banyak lagi tu. Itu belum dia hapuskan, dia belum tetapkan harga minyak RM1.50. Belum tetap ni. Memang tak boleh buat lah. Jadi semua ini dia ada dia punya spin effect lah. Jadi yang mungkin yang selain daripada GST, mungkin saya rasa benda yang boleh dibuat dengan lebih profesional, lebih berprofesional ialah janganlah cepat sangat nak terminate kontrak-kontrak. Padahal kita tahu kontrak-kontrak yang ada, okeylah you kata ada unsur-unsur rasuah dan sebagainya, tak apa, itu biarkan agensi-agensi yang berkaitan siasat, ya. Tetapi bagilah saya sebagai mungkin yang menjaga keuangan dalam negara ini, saya kena pastikan kontrak yang tersebut dikemas kini. Dalam bahasa Inggeris kita panggil rationalization. Bila kita tahu kontrak yang tersebut boleh dirasionalisasikan, pasal apa kita masukkan terminate? Bila terminate apa kesannya? Okey, sebagai contoh bila saya menceburkan diri dalam Port Dickson, MMC Gamoda MRT 2. Itu salah satu kes yang saya ketengahkan, utarakan, dan sebenarnya saya rasa bagi saya kalah dalam PRQ itu tak apa. Kalah di tangan Anwar tak apa. Tapi saya rasa saya bangga dengan satu benda. Menyelamatkan 20,000 pekerja. Ya, masa itu isu tu tengah hangat. Tengah hangat. Masa itu tengah hangat. Tak ada seorang pun mengutarakan isu tu. MMC Gamoda MRT 2 nak diterminatekan. Bila announcement dibuat, dalam 2 hari mengikut jangkaan ekonomi, lebih daripada 2 bilion ringgit lenyap daripada modal pasaran modal negara. Setakat ini, kalaulah kita buat jangkaan, tak tepatlah jangkaan, mungkin beratus, 200, 300 juta bilion hilang, lenyap daripada pasaran modal. Ini bererti apa? Ini bererti aliran keuangan, liquidity dalam ekonomi sekarang ini kurang. Jadi kita boleh lihatlah semua orang takut nak berbelanja, menganggur, tak ada kerja dan sebagainya. Jadi masa itu MMC Gamoda ini, saya mengutarakan kes ini, jumpa dengan pihak-pihak yang tertentu, ambil fakta dan sebagainya, buat press con keempat. Saya berterima kasihlah kerana saya memohon, I appeal, memohon kepada kerajaan supaya lihat semula kontrak tersebut. Dan memang betul pukul 5 lebih yang amat berhormat Tun M kata mereka akan review semula. Lepas tu Menteri Keuangan pun kata pukul 5 lebih sebelum pukul 6 dia pun kata we'll review later. So saya rasa ini penting. Kerana apa yang saya katakan tadi, sebagai seorang kerajaan, kita adalah ibarat ibu bapa kepada rakyat. Kita tak boleh suka-suka buat benda. Kita dah memang tahu rasionalisasi adalah satu pilihan. Kerana pasal apa pula tak pilih benda tu, nak terminate. Dan kalaulah kita terminate kontrak-kontrak hari ini, apa keyakinan yang, kalau saya pelabur asing dekat di luar Malaysia, apakah keyakinan saya ada 5 tahun, 4 tahun yang akan datang, kalau dia tukar kerajaan, terminate semua sekali ke? Adakah semua kontrak-kontrak yang dibuat masa 4 tahun semua kena berubah? Jadi benda ini akan berulang. Kalau tak tukar kerajaan pun, kalau tukar kepimpinan negara, seperti dijanjikan 2 tahun Dr. Mahathir akan bagi serah jawatan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, adakah circle tu akan berulang lagi? Itu pun satu kerisauan. Satu kerisauan. Kerana apa? Saya tak nak sebut nama lah. Tetapi ada orang kata, with due respect lah, dengan hormatnya, ada orang kata bila saya jadi Perdana Menteri, itu bulan, kalau tak silap bulan Jun ke bulan September tahun 2018, dia kata bila saya jadi Perdana Menteri, saya akan merombak semula kabinet. Kenyataan ini penting. Bila kita akan merombak semula, revamp the cabinet, jadi pelabur asing pun rasa you nak revamp siapa? Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, siapa? Nak revamp siapa? Yang top post lah. Bila you revamp benda itu, maka polisi akan bertukar. Masalah bagi saya rasa masalah di Malaysia ialah setiap pemimpin, setiap 5 tahun ada pemimpin baru. Walaupun masa 60 tahun tu daripada parti yang sama, tapi pemimpin yang berlainan. Pemimpin ini dia suka buat legacy.
Ya, buat betul. polisi sendiri. Jadi itu yang sistem pendidikan negara kita punya di tengah langkah. Tukar-tukar. Masa itu saya masih ingat masa forum dekat Yang Berhormat Idris Jusoh, saya tanya, ini blueprint peta biru pendidikan bagus, tapi apakah keyakinan itu akan berterusan? Kerana pendidikan, kalau kita nak tukar negara, tukar zaman, tukar generasi baru kepada negara yang lebih mantap, kita perlu apa? Kita perlu 20 tahun dah. 20 tahun daripada pendidikan kindergarten hingga universiti. Jadi kalau sentiasa bertukar, berbalik kepada tadi, sentiasa pemimpin bertukar-tukar setiap 5 tahun, maka polisi dia bertukar. Tak ada benda-benda yang berterusan. Bila tak ada benda yang berterusan, maka susah. Macam sekarang ni dari segi ekonomi, pelabur asing, dia mengambil sikap memahati dulu. Betul. Sebab dia belum... Dia risau, dia belum yakin 100%. Dia belum yakin, ada banyak faktor. Macam saya katakan tadi, ada orang kata dia akan merompak sebuah kabinet. Semua, they are all now on waiting mode. Lihat dan memahati. 2 tahun ini, bagi saya anggap 2 tahun ini kita sedang berada dalam keadaan stagflation. Stagflation artinya produktiviti semua tak menurun pun bernasib baiklah. Dia tak meningkat, dia stagnan. Tetapi harga semakin meningkat. Harga semakin meningkat kerana apa? Kerana nilai mata wang semakin menurun. Kerana apa? Kerana cabaran ekspor. Sebagai contoh minyak. Harga minyak, harga minyak kelapa sawit, lagi cabaran persaingan negara jiran yang penting, negara jiran, persengketaan antara US dengan China trade. Ada banyak faktor. Jadi kalaulah asas fundamental kita tak kukuh, semua faktor ini senang masuk, macam kanser lah, kanser sel. Macam saya katakan tadi, kalau semua benda polisi tidak berterusan, masing-masing pemimpin nak buat legacy sendiri. Saya sendiri kata, kalau nak jadi pemimpin senang, tapi nak jadi follower susah. If I want to become a follower, saya susah. Pasal apa? Saya ada ego saya sendiri. Dia macam perahu lah yang saya ceritakan. Perahu dua belah, 2 orang berdayung dua belah, kiri dan kanan. 5 orang. Yang kiri 3 orang tak berdayung, 2 orang berusaha berdayung. Yang kanan 5 berdayung. Apa jadi? Jadi perahu tu akan pusing lah, pusing. Dia tak akan menuju ke mana-mana. Tak ke mana-mana. Gitu jugalah negara kita. Tak ke mana-mana. Mana di pihak kerajaan, di pihak pembangkang, masing-masing ada peranan yang perlu dimainkan baru negara kita dapat bergerak dengan baik. Betul, memang betul. Pihak pembangkang ni bagi saya, sebab itulah idea kuasa ketiga ditujukan. Selama ini 60 tahun lebih ini, cuma ada 2, sama ada pihak kerajaan ataupun pihak pembangkang. Tak kiralah siapa parti dia. Pihak kerajaan yang pegang. Tugas pembangkang senang saja, peranan dia apa? Bangkang, hantam saja. Tapi dia tak ikut prinsip. Kalau kita lihatlah selama ini, kalau dulu sama ada dulu ataupun sekarang, pihak pembangkang sentiasa bangkang berdasarkan apa? Berdasarkan isu-isu peribadi. Bagi saya, kalau saya nak jadi kerajaan, saya tak membangkang pasal isu peribadi, itu hal dia sendiri. Itu kalau moral truth ada problem, itu dia punya isu. Tapi sebagai pemimpin tak boleh lah. Tapi yang penting saya nak ceritakan ialah integriti. Saya rasa semua orang dah berkeliru, tentang apa yang dimaksudkan dengan moral, ethics dan integriti. Semua dah berkeliru dah. Jadi kalau kita nak jadi kerajaan yang baik, kita lihatlah kepada apakah keutamaan, kepentingan pihak rakyat. Tapi kerajaan baru ni lah, kalau tak silap dia ada umum, dia jangkakan pertumbuhan ekonomi negara kita sekitar 4%. Saya rasa macam tinggi sangat tu, macam tak boleh nak capai 4% tu, pandangan Michael je. Macam saya katakan tadi, sebab saya dengan mata wang kita sekarang ni lemah. Saya tak ada data, jadi saya tak boleh buat apa-apa ulasan. Cuma saya nak katakan ni, apa-apa angka, apa-apa statistik yang diutarakan oleh mana-mana pihak kerajaan, dia mesti ada dasar dia. Sama ada apa konsep dia. Maksud saya berdasarkan apa? Adakah berdasarkan nilai PAR ataupun nilai pasaran sekarang? Itu yang penting. Apakah angka itu relatif ataupun absolute, itu yang penting. So kalau saya rasa 4%, bagi saya lah, ada kemungkinan dia.
4% yang akan datang mungkin bukan hari ini. Yang akan datang bila? Saya boleh umumkan yang akan datang lah. Prinsip yang sama, setiap angka mesti berdasarkan kepada sesuatu, betul tak? Jadi mungkin saya nak ambil peluang ini untuk utarakan lagi satu kes. Wah, Malaysia hutang 1 trilion. Apa jadi? Tapi bagi rakyat biasa, wah 1 trilion itu mesti angkara kerajaan lepas, tak bagus. Yang bagus tak bagus kita tak nak cerita. Biar agensi berkaitan investigate, ya. Tetapi hutang 1 trilion ini bagi saya tak ada sesuatu benda yang serius. Pasal apa? Yang pertama, setiap negara berhutang. Lihat Singapura, kadar hutang negara lebih tinggi daripada dari segi peratusan, lebih tinggi daripada Malaysia. 1 trilion. Yang kedua, 1 trilion hutang ini bukannya maksudnya esok dia akan mature. Esok kita kena langsaikan. Dia ada proses dia. Stage dia. 1 trilion ini mungkin 20, 30, 40 tahun yang akan datang. Saya tak tahulah. Jadi kalaulah begitu, pasal apa kita nak heboh-heboh, nak susah-susah, nak sakit hati? Bila kita hebohkan, dia menjejaskan keyakinan pelabur lah. Betul. Bila kita hebohkan benda-benda yang tak serius, macam serius, dan banyak rakyat pun tak faham tau. Banyak rakyat tak faham, hutang 1 trilion, kita dibebenani hutang, kena selesaikan hutang. Sekarang NDB dia kata US pulangkan beratus juta USD. Bagi Malaysia 1 bilion lebih lah. Tetapi kenyataan yang seterusnya dia kata, hutang ini akan digunakan untuk membayar faedah. Artinya benda ini tak masuk kepada aliran ekonomi tau. Aliran liquidity, baik untuk faedah. Dan apa jadi dengan buat apa kita susah-susah nak cari masalah dengan kewangan dulu, betul tak? So maksud saya, jadi kita kena lebih profesional. Lihat dari segi, hutang ini memang biasa. Yang penting macam mana kita nak gunakan hutang ini dengan lebih produktif. Utarakan berita-berita yang lebih positif. Kita kena ada alternatif yang positif. Bukannya kita, tapi itulah sebab kerajaan yang hari ini, dulu dia terlampau lama membangkang. Bila terlampau lama membangkang, dia nak berubah daripada mentaliti kerajaan membangkang tu, dia ambil masa. Saya rasa sekarang dah lebih baik daripada awal. Selepas tahun ni dia semakin okey. Semakin okey. Pasal apa? Saya perlu juga katakan, dia bagi saya lah ungkapan ini, nak korek tak salah. Saya nak cari kesalahan orang tak salah. Saya pun kerja sebagai audit. Jadi saya audit sistem. Auditor juga? Saya auditor bukan keuangan. Saya auditor lebih kepada sistem ISO dan sebagainya, sistem pengurusan. Jadi sebagai auditor, kita bukannya nak cari pasal. Kita nak cari sama ada sistem pengurusan itu dilaksanakan dengan betul ataupun tidak. Itu saja. Kita tak cari siapa yang salah. Itu sekali lagi agensi yang berkaitan, ya. Jadi kalaulah kita lihat adalah kelemahan dan kekurangan, benda yang kedua yang kita harus buat ialah apa cadangan untuk membaik pulih. Masalahnya sekarang ada kelemahan, ada kekurangan, tetapi kekurangan pula cadangan membaik pulih. Itu yang masalahnya. Dia jadi double kekurangan. Dia jadi panik lah. Foreign investment dia panik, local investor dia panik dan sebagainya. Itu masalah dia. Dia tak salah. Tapi kalau dari segi you tengok, tak semua menteri yang ada ni macam kelang kabut, tapi ada juga yang steady. Ada. Pandangan you, kementerian mana yang dah sampai ke level dah steady sekarang? Sejak permulaan, saya rasa yang steady Kementerian Pengangkutan. Kementerian Pengangkutan sebagai YB Anthony Loh. Bagi saya dia memang steady. Kerana apa? Saya masih ingat daripada permulaan dia dah tetapkan apa yang nak lakukan berperingkat. Dia dedahkan. Ya. Jadi kaedah dia saya rasa betul steady. Kerana apa? Rakyat di-update. Dia ada maklumat baru apa yang akan berlaku. Dia tukar spike pada apa tu okey. Itu ada bagi saya adalah rasionalisasi. Tak ada salah. Sebab bukan tidak dia jadi Suruhanjaya. Tapi bila ditukar sebagai apa tu dia lebih menjimatkan kos. Menjimatkan kos memang satu. Tetapi saya juga ada dapat berita daripada orang-orang daripada pegawai daripada bahagian tu. Macam PDRM Bukit Raman, dia ada Sting, dia ada banyak bahagian kan, Sting dan sebagainya, macam juga ada SPAT dan sebagainya. Sebenarnya kalau dulu pengasingan ini adalah untuk mewujudkan fokus dan tumpuan
pelaksanaan ataupun enforcement. Jadi kalaulah setiap agensi ini, unit ini bekerja berusaha dengan baik, dia memang tak ada salah. Cuma masalah dia guna tenaga terlebih. Bila dia guna tenaga terlebih, maka orang duduk di sana dia ambil gaji buta. Sorry untuk cakap. Ada orang yang makan curi tulang lah. Curi tulang lah, dia duduk sana, dia tak ada. Terlalu ramai. Terlalu ramai orang di agensi di pihak kerajaan. Jadi kerajaan adalah majikan yang terbesar. Jadi kalau Tun Mahathir kata nak kurangkan, betul juga. Tapi masalahnya nak kurangkan, yang jadi penganggur dia nak pergi mana? Itu juga satu masalah. Tak ada tempat pula kan. Itu juga satu. Bila dia masuk dalam circle sosial tu, dia jadi masalah pula. Jadi semua ini masalahnya mesti berulang. Tak kira lah tahun ini, tahun depan, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, mesti berulang. Pasal apa? Asas dia tak betul, iaitu pendidikan. Bagi saya, kalau seseorang tak kira lah siapa dia, pendidikan dia kukuh, dia pergi mana pun tak ada problem, tak perlu risau. Tapi pendidikan dia kurang kompetitif, tak berdaya saing, maka dia ada masalah. Itu masalah dia. Jadi berbalik kepada soalan, menteri yang mana ataupun kementerian yang mana, saya rasa MOT, pengangkutan ataupun Ministry of Transport. Tetapi tak bermakna lain-lain menteri tak buat kerja. Tapi baru ni Kementerian Pengangkutan Umum cermin gelap. Cara menteri handle bagi saya okey lah. Sebab dia kalau masih lagi nak minta pandangan ni sampai bila pun tak boleh laksanakan. Itu yang satu Cik Bohan utarakan satu benda yang penting. Banyak kementerian saya rasa setiap kali dia buat survey, dapatkan pandangan daripada rakyat, buat survey benda ini, survey itu. Jadi seolah-olah menteri ini dia kehausan idea. Tak ada idea ke? Kena dapatkan pandangan daripada orang ramai. Itu yang problem. Jadi kita harap siapa-siapa jadi menteri ataupun timbalan sebagainya, bukan hanya kelayakan dia. Dia mungkin layak, tapi dia tak buat kerja dengan profesional, itu masalah dia. Jadi janganlah selalu minta pandangan survey. Yang betul buat. Tak payah minta. Macam saya katakanlah ibarat ibu bapa. Ada tak ibu bapa minta pandangan anak kalau dia kata anak sakit mesti makan ubat? Ada tak pandangan anak nak makan ubat tak? Tak. Nak makan ubat jenis apa? Dia batuk, okey, nak makan ubat jenis apa jenis. Anak pun beritahu dia tak nak ubat ni, tak nak ubat ni, tak nak ubat. Kita beli, makan je lah. Macam saya katakan tadi, rakyat 33 juta. Nak dengar pandangan, cita rasa semua habislah. Bila nak buat kerja kan? Jadi sebagai contoh, tukar kasut putih kepada kasut hitam, dia sebenarnya tak salah. Tak salah pun. Cuma dia tak memenuhi konsep pendidikan. Apakah kebaikan pendidikan yang signifikan yang boleh dibawa dengan menukar konsep kasut putih kepada kasut hitam, membawa kepada kebaikan pendidikan? Apa maksud pendidikan? Education is learning of knowledge. Apa? Kalau ada, okeylah. Tapi benda-benda yang remeh-temeh semua, yang tak membawa apa-apa kebaikan, manfaat kepada pendidikan. Tapi kalau budak-budak yang tak pernah basuh kasut ni, tiba-tiba dia masuk tentera atau polis, hari-hari nak kena gilat kasut, saya rasa dia tak boleh tahan. Yalah. Jadi masa-masa ada pandangan betul. Pandangan saya. Betul juga, tak salah. Jadi kasut putih ni, kalau kita lihat Tun Mahathir kata pandang timur, Japan. Japan ada satu konsep yang kita panggil visual management. Visual management berdasarkan warna. Putih. Pasal apa kita pakai putih? Di hospital, di dapur, di restoran. Pasal dia pakai putih? Kerana untuk menunjukkan image kepribadian yang selalu inginkan kebersihan. Jadi kalau budak tu dia pakai kasut hitam, tak bersih pun tak apa. Nampak kelopak air dia masuk, dia lari tak apa. Itu nilai yang kita nak tanamkan. Jadi saya rasa kita kena memikir sebarang polisi yang ada, kita perlu memikir secara mendalam, bukan hanya mengikut cita rasa rakyat. Tapi takkah polisi-polisi sebelum ni dibuat terlampau tergesa-gesa sebab menteri ni nak tunjuk yang dia tu ada idea. Betul. Itu yang jadi kelang kabut tu. Bila setiap menteri dalam bahasa Inggeris kita panggil trying to outshine each other lah. Kadang-kadang saya bukannya nak salahkan media, kadang-kadang pihak media pun tunggu ada tak apa berita daripada kementerian ini, tak ada berita, dia pun kena buat berita lah. Jadi kena buat berita, dia kena ada benda baru lah. Jadi lepas majlis nanti wartawan tanya, bos-bos kalau tak ada
Kesian juga menteri juga, menteri pun tak tahu nak jawab apa kan. Dia tak tahu nak jawab apa. Dia pun jawab something lah, jawab something betul, jadi kacau bilau. Boleh. Bila jawab something tanpa brainstorming ataupun pandangan daripada agensi yang lain, maka bila datang nak buat peringkat pelaksanaan, masalah berlaku. Tapi pandangan you macam mana? Kerajaan sekarang ni on the right track ke bagaimana? Kerajaan sekarang ni bagi saya on the right track operationally. Peringkat operasi pelaksanaan on the right track. Peringkat strategik no track. Minta maaf lah nak kata no track. Pasal apa? Okey, kalaulah dulu kita ada wawasan 2020. Tahun depan 2020. Selepas tu macam mana? Jadi bagi untuk to govern a country is like to govern the world. Angka dia berapa juta, berapa bilion tak penting. Yang penting macam mana kita nak membawa semua masyarakat ini yang berbilang lapisan, berbilang kaum, berbilang pendapatan, latar belakang dan sebagainya dengan satu pedoman yang semua dapat berkongsi sama. Kalau tak ada pedoman tu, siapa nak pergi mana? Banyak forum yang saya pergi, mungkin tak banyak pun lah, beberapa forum yang pergi dengan kementerian-kementerian berlainan. Bila saya tanya, what is your strategic direction? Arah tuju, hala tuju strategik. Masing-masing ada hala tuju sendiri. Tapi hala tuju negara dekat mana? Berbalik kepada tadi, kalau dulu ada wawasan 2020. Jadi sekarang hala tuju mana? Dia ada satu yang dipanggil Malaysia Baharu. Tapi Malaysia Baharu ni, kalau kita lihat konsep dia, kita baca amati konsep dia, dia kata nak kurangkan rasuah, lebih sistematik. Itu betul. Bagi saya, those are operational, not strategic. Ya, betul. Itu operational. Nak kurangkan rasuah, itu memang, itu adalah basic expectation. It's nothing strategic. Kalau you kata, nak jadikan Malaysia sebagai Malaysia maju dalam top 5, top 10 dalam masa 20 tahun yang akan datang, itu strategic. Jadi masing-masing kementerian akan buat hala tuju di bawah kementerian masing-masing menuju kepada satu pedoman. Kalau nak bebas rasuah, kita nak ada negara top 5 bebas rasuah di dunia. Nak target macam tu lah. Kalau betul juga. Tapi nak bebas rasuah itu operational expectation. Strategic tak sama. Sebagai contoh nak jadi negara maju top 5, top 10. Apa unsur-unsur dia? Bebas rasuah, sistematik. Yang penting pendidikan berdasarkan STEM, iaitu science, technology, engineering and mathematics berdasarkan STEM, berdasarkan apa itu yang saya maksudkan. Bila yang ni missing, dia tak ada, dia tak strategic, operational, maka masing-masing pun buat kerja-kerja operational. Artinya short term, benda-benda masa singkat. Kita ada 15 minit lagi. Harapan you kepada kerajaan sekarang ni? Soalan banyak, tapi sebab kita banyak nak bincang, saya tak sempat nak banyak juga, nak baca soalan. Harapan you kepada kerajaan sekarang? Apa yang saya yang perlu dibuat dalam masa segera ni? Apa yang saya rasa sebagai orang awam lah, ataupun third force, kerajaan sekarang ni bukannya salah, dia buat betul dari konteks politik. Dia memang best dari konteks politik. Tapi dari konteks governing, kalau terpaksa bagi permakahan, saya rasa antara C minus B, saya rasa okey saja. C minus B, peringkat B lah. Taklah pergi D ke F, itu orang politik. Saya bukan orang politik. So bagi saya rasa government yang sekarang ada, kerajaan yang sekarang ada, saya rasa okey saja. Tetapi hilang tujuan. Tak ada tujuan. Kalaulah boleh dikemaskan kini, diperketatkan benda ni, maka saya rasa akan berterusan. Kepimpinan kerajaan PH akan dapat berterusan. Dari segi apa? Saya ada senaraikan 10. Yang pertama, saya rasa visi ataupun wawasan mesti ditetapkan. Hilang wawasan, hilang visi, tak ada perkongsian, tak ada ownership daripada menteri-menteri ataupun kementerian yang berlainan. Sebagai contoh, ubahlah, tukarlah, fikirkan semula definisi Malaysia baru. Bagi saya, kalau betul-betul nak buat Malaysia baharu, maka kita mestilah buat benda-benda yang berkonsepkan transformasi, bukannya operational. Itu yang pertama. Lepas tu, yang kedua, saya rasa yang penting tu adalah lebihkanlah lagi konsep-konsep ataupun urus takbir profesional.
Macam saya katakan, kelayakan dengan profesional tak sama. Bagi contoh yang paling buat keputusan bukan atas dasar dendam politik lah. Betul. Tak boleh. Kalau dasar dendam politik, macam saya katakan, pelabur, macam kita rakyat biasa, pelabur dan sebagainya, selepas 5 tahun apa jadi? Apakah benda ini akan berulang lagi? Nanti politician lain naik, dia pula nak melunaskan dendam dia pula lagi. Lama habis. Jadi, professionalism dengan kelayakan tak sama. Macam doktor. Doktor dia memang layak. Dia ada diagnose, pesakit ini ada kanser. Lepas tu doktor kata, tuan pesakit, anda cuma ada 1 tahun untuk hidup. Dia tak profesional. Pesakit itu akan mati bukan disebabkan hutang 1 trilion. Sakit tu, kanser tu. Tetapi disebabkan oleh apa? Cara kita beritahu dia lah. Dia hilang semangat lah. Dia hilang semangat. Dia jadi panik. Panik akan membunuh lebih cepat daripada kanser sel tu. Kemungkinan tak sampai setahun lah. Tak sampai setahun. Itu problem dia. Jadi berdasarkan benda ini, saya juga rasa yang seterusnya mungkin kerajaan apa yang boleh buat lebih baik ialah buatkan sesuatu yang berkenaan dengan AIDA. Saya panggil AIDA lah. Sesiapa dalam marketing marketing profession dia tahu benda ni apa dia AIDA. AIDA. Awareness, kesedaran, interest, minat, desire, dorongan, action, tindakan. Artinya apa-apa polisi yang kerajaan buat, silalah bagi kesedaran. Ada juga menteri ataupun kalau tak silap Tun ada kata we do a lot of things, kita buat banyak benda tapi kita tak umumkan, tak hebohkan. Itu bagus dari segi dari konsep prudent. Dia memang prudent, memang konservatif, bagus. Tetapi masalahnya zaman sekarang ni hati rakyat tergerak dengan apa yang dia lihat, bukan apa yang dia fikir. Bila apa yang dia lihat tak dapat dilihat, itu yang problem. So lebihkan kalau boleh, itu pun kita perlu ada sokongan daripada pihak media. Itu yang selalu saya katakan, bertahun-tahun saya katakan, kalaulah headline semua pihak media 5 muka surat pertama, setiap kali tulis hebohkan tentang apa, berita-berita ekonomi semakin meningkat, semakin baik dalam industri apa, ada MOU apa, teknologi apa, serapan teknologi baru dan sebagainya. 5 muka surat pertama ini akan mengubah mentaliti dan minda masyarakat. Kalaulah berita paparan pertama politik, sini dapat tangkap, sini apa, jadi minda rakyat pun negatif lah. Sama juga dengan kerajaan. Kalau dua-dua semua pihak boleh bekerjasama, bagus. Jadi saya rasa hari ini rakyat is a better politician than the politician. Saya rasa lah. Kalau kita lihat social media, saya lihat utusan online juga, memang sakit hati. Pasal apa? Kadang-kadang ada berita positif, semua respon maklum balas sama ada memfitnah, mencaci, mendendam, marah dan sebagainya. Sama juga dengan lain, FMT dan semua banyak. Jadi kalaulah benda ini berterusan, jangan lupa kerajaan yang berjaya disebabkan oleh rakyat yang menyokongnya. Kalau rakyat yang negatif menyokong kerajaan, kita dapatlah kerajaan yang negatif. Kalau rakyat yang positif menyokong kerajaan, jadi apa-apa kerajaan buat pun positif lah. Jadi itulah yang saya maksudkan. Rakyat sekarang hari ini, they are better politician than the politician themselves. Rakyat main politik lagi teruk. Tak membina langsung. Betul lah, terlalu negatif. Tapi takkan ini proses dia kalau macam durian, sebelum dia keluar buah yang baik, dia buang buah-buah yang buruk dulu. Betul. Musang King pun ada buah yang buruk dulu, selepas tu baru dapat buah yang baik. Tapi jangan lupa, Musang King ni adalah hasil daripada frame. Dia ambil macam D24 dan sebagainya, itu adalah angka projek ataupun project identification daripada frame. Dia ambil benih-benih baka, dia cantum. Maksud saya sekarang ni, kalau kita cuma buang saja, tak cantum dengan yang baik, kita akan hangus lebih cepat. Siapa yang nak mainkan peranan nak cantum yang baik ni? Selain media memang salah satu tanggungjawab. Kerajaan juga nak ambil yang benih yang baik, baka yang baik untuk masuk. Tapi media sekarang ni, sebab saya dalam media kan, media sekarang ni semua commercialize. Betul. Kalau tak komersial, kita tak boleh hidup. Betul. Nak komersial, nak kena ramai followers. Betul. Nak ramai followers, kita kena ikut followers kita lah. Dia nak apa? Betul. Dia nak cerita negatif, kita sajikan cerita negatif lah. Dia leadership meningkat. Betul. Kalau kita bubuh cerita yang di sebaliknya daripada yang dia nak,
Betul. Dia akan kecam kita balik. Betul. Jadi itu memang satu yang kita panggil irony lah. It's a vicious cycle. Jadi saya rasa untuk to break through, untuk keluar daripada kitaran tersebut, kita perlu ada satu figurehead, satu pemimpin yang bagus. Macam kerajaan sekarang. Itulah saya kata, kita kena, bila kita bagi pendapat, mestilah berlaku adil kepada mana-mana kerajaan. Dia nak buat sesuatu yang baik, tetapi cita rasa rakyat kalau tak diberikan, diamati, difahami, lepas tu lain hari tak ada sokongan macam mana? Tapi so dia ada problem. Rakyat yang berfikiran negatif ni bukankah dia dari legasi kerajaan yang terdahulu juga? Sama ada legasi kerajaan ataupun legasi latar hidup belakang family dan sebagainya lah. Jadi maksud saya, kita kena start from somewhere. Somebody must start from somewhere. So ini kalau kerajaan nak mulakan, nak createkan benda-benda positif ni bagaimana? Okey, bagi saya lagi satu pendapat sajalah, pendapat. Saya rasa kerajaan hari ini, kementerian hari ini, dia pintunya tutup rapat. Saya rasa lah. Kalau dulu, bukan terbuka sekarang ni. Dah kerajaan baru ni lebih terbuka. Macam mana pun saya rasa tertutup lah. Tertutup rapat. Kalau dulu, saya boleh teks Timbalan Menteri. Pasal Timbalan Menteri, sebagai contoh, Timbalan Menteri Datuk Abu Bakar, kita sama-sama dalam CIDB. Satu hari dia teks saya, "Oh Michael, saya sudah jadi menteri." Saya, macam mana? So kita boleh teks. Kita ada orang kata silaturahim yang lebih erat, ya, dengan lain-lain kementerian. Kamalan Radha, kita jumpa, kita bersembang dan sebagainya. Kita tak sembang tentang politik, kita sembang tentang benda-benda yang profesional, benda-benda yang membina, teknikal lah, ya. Tetapi hari ini saya rasa, tapi saya juga berusaha. Saya send email, message, Facebook, social media, tak ada maklum balas. Langsung tak ada balas. Saya juga menceburi diri. Politik ini cuma satu tapak. Juga menceburi diri dalam banyak NGO, terutamanya dengan pendidikan dan STEM, teknologi dan sebagainya. Saya dapati banyak orang-orang yang berkelayakan, yang senior veteran ini, tak diminta nasihat. They did not approach orang-orang ni. Cuma yang ada di sekelilingnya, the circle of friends. Jadi bila orang kata, bila saya share benda ini, kongsikan benda ini, ada orang kata, Michael, memang biasalah, politician mesti ada kroni. Tapi bagi saya, kroni bukannya sesuatu yang tak baik. Kroni artinya orang-orang yang kita boleh bekerjasama. Itu kalau kita lihat secara positif lah. Tapi jangan lupa, orang yang berkelayakan, yang boleh memberi pandangan yang baik, yang bagus, banyak orang dekat sana. NGO sebagai contoh, kita ada Academy of Science. Academy of Science, banyak veteran dekat sana. Banyak juga. So NGO yang sedemikian, pusat sains dan sebagainya, kita boleh dapatkan mereka untuk membantu kerajaan yang sedia ada, kementerian yang sedia ada, untuk memperluaskan agenda dia, mempercepatkan lagi. Tapi kerajaan sekarang ni pun dia macam ada bimbang juga. Kalau nak bekerja sama ni takut kena sabotaj. Ya, betul. Dia sebenarnya macam takut dengan bayang-bayang juga. Betul. Jadi kita ni rakyat, saya pun rakyat, you pun rakyat kan. Betul. Tapi kadang-kadang pemimpin politik ni dia takut tanpa sebab. Contohnya macam utusan lah, kita jemput menteri datang sini, dia tak berani datang. Betul. Paling apa sih yang saya boleh buat? Betul. Dan sembang live macam ni. Sebab itulah kita takkan saya ni wartawan yang terlatih, takkan saya nak memalukan seorang menteri. Betul. Saya pun ada had dia kan. Sebab itulah kita ada live online ni. Harap-harap ada mana-mana menteri ataupun kementerian lihat live ini. Betul. Jadi kerisauan ini, saya rasa itulah sebab saya katakan jangan terlalu memainkan politik. Sudah jadi kerajaan, buatlah tugas peranan kerajaan, iaitu mentadbir dengan profesionalisme, dengan profesional. Kalaulah kita terlalu berpolitik, maka kita akan hilang pedoman kita, usaha kita, kita punya tenaga kita semua akan dibazirkan kepada dendam, tahan. Tahan apa? Tahan orang sabotaj, tahan orang attack dan sebagainya. Hilang masa. Kita tak ada masa untuk membina. Jadi itulah sekarang saya nak buat marketing sedikit dekat sini. Pihak third force, kita akan buat benda yang membina.
Politician memang politician. Politician sebab dia full time politician. Dia memang full time politician. Makan, minum, tidur dia semua politik. Dan jangan lupa kebanyakan profesional dia ikut macam turun temurun, macam family business lah. Ya, betul. Anak bapa dia turun temurun jadi politician. Bila dia dilahirkan latar belakangnya politician, jadi mindanya cuma politik. Tapi kita orang industri, orang profesional, kita boleh lihat benda ini tak sepatutnya buat dengan lebih baik tapi tak buat. Tapi yang sebenarnya dia tak bukannya salah. Tapi dia kerana dia melihat perspektif dia dilahirkan di apa ni pendedahan dia. Cuma politik saja. Macam mana nak main politik, macam mana nak untuk dapatkan jawatannya berterusan, tak dibuang dan sebagainya. Tapi kita tak sama. Jadi kalaulah benda ini boleh tercetus, boleh dicantum, saya rasa itu bagus. Tapi macam mana Anthony Loke atau bagi Loke lah, macam mana dia boleh settle down lebih cepat berbanding menteri lain? Okey, mungkin dia ada penasihat yang baik kan sebenarnya? Itu saya tak tahu. Itu saya tak tahu. Saya tak pernah bersembang berurusan dengan Anthony Loke juga, tapi daripada luaran lah. Jadi saya rasa sebab ini adalah kerana his personal guts, keberanian diri. Kerana apa? Saya juga dapat berita ada banyak orang politik tak suka dia. Itu yang saya rasa lah. Tak suka dengan kaedah dia. Tapi bagi rakyat, kaedah dia bagus. Dia firm. Berita pertama dia kata apa? Lesen terbang. Saya masih ingat lagi. Lesen terbang hapuskan. Hapuskan lesen terbang. Berjaya tak berjaya itu cerita lain lah. Tapi dia berani cakap. Lepas tu dia buat. Lepas tu satu persatu. Artinya ada permulaan, ada akhiran. Ada pembuka, ada penutup. Banyak ada pembuka tapi penutup lama, kena tunggu. Banyak alasan. Ada yang terbiar. Terbiar. Banyak alasan. Sebab ini tak buat. Lagi satu yang saya nak katakan, kalaulah boleh, janganlah selalu utarakan alasan 1 MDB. Itu sejarah lama. Selepas satu tahun ini masih ke nak berikan alasan 1 MDB? Itu dah berlalu lama. Kita kena maju ke depan. Apa idea baru, apa yang kita perlu buat? Kalau tak, seolah-olahnya semua pemimpin tak ada idea baru. Tak ada idea baru macam mana? Buat survey ke? Takkan ini tak boleh berterusan. So, kita ni sebenarnya dah sampai ke penghujung. You punya list ada berapa? 10 lebih kurang lah. Dia baru cerita 3 je. Lebih kurang dia. Intipati dia di dalam. So kita pun dah sampai penghujung ya. Terima kasih Tuan Michael Kan. Saya sebut pun tak betul. Sebab saya duduk teringat apa siri kartun. Apa Doraemon. Maruko-chan. Maruko-chan. Saya selalu tengok Maruko-chan. Jadi saya selalu terkeliru. Nama saya memang banyak. Michael Kan. Nama Michael Kan tu nama glamour ke ataupun dia kalau kita lihat sejarah dulu, Michael itu semasa college. Lepas tu orang tua saya iaitu atuk nenek saya, dia orang Cina kan, dia pronunciation dia Michael. Jadi saya pun carilah kamus daripada Spain, French, German dan sebagainya. Saya jumpa Michael ini dalam sebagai ayat bahasa Jepun. Artinya tomorrow sunrise. New hope lah. Sunrise new hope lah. Okey, nanti kita jumpa lagi dengan Tuan Michael Kan, dan dia pun dah bersetuju nak menulis balik di dalam utusan. Harap-haraplah. Utusan. Saya rasa pendapat bukan Melayu ini penting untuk mengeratkan lagi masyarakat semua. Pendapat. Okay, semoga kerjasama ni dapat manfaat pada semua, terutama pada masyarakat keseluruhannya lah. Kita jumpa lagi dalam segmen Sembang Online untuk program-program seterusnya. Dan terima kasih kepada pihak utusan. Dan di mana terlanjur kata-kata, minta maaf. Sama lagi dah. Okay, thank you. Terima kasih.